Baik. Seterusnya, kes yang kedua, penyebut pecahannya 10, 100 atau 1000. Maknanya dia ada sifar-sifar-sifar. Okey, sebagai contoh saya buat 15 per 100 daripada 300. Atau nama lain ini ialah 15% daripada RM300 apa? 15% daripada 300 kotak berapa? 15% daripada 30 orang berapa? Itu contohnya lah. Okey. So dalam kes ni pun ada dua konsep. Sama ada awak nak buat kotak macam tadi ataupun kaedah pemansuhan. Cikgu akan bagi dua-dua cara. Tapi awak pilihlah yang mana mudah dan awak buatlah kesimpulan sendiri. Okey, saya buat kaedah pertama. Kita dah tahu kan kaedah pertama iaitu ialah dia ada 100 bahagian, dia nak 15 bahagian. Jadi kita belajar yang tadi kita kena buat satu kotak. Dalam kotak ada 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Gila lah. Takkan nak buat macam tu. Itu kaedah konsep. Patutnya buat macam tu. Nilainya macam tu. Katakanlah sub semua ni yang dah buat ni sub semua ini ialah 300. Aku nak cari 15 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Katakanlah ni banyak lagi ni. Ini contoh je lah. Contoh saja. Jadi macam mana? Maknanya 300 tu aku kena bahagikan dulu dengan semua. Semuanya ada 100 kotak. Semua ni ada 100 bahagian. Aku kena bahagikan 300 aku kena bagikan dengan 100 kali tak boleh. Baru boleh. Maknanya 3. Maknanya ni sini 3. Gitulah gamaknya. Lepas tu aku kena darabkan. Ada 15. Aku darabkan dengan 3. So 15 darab 3 ialah 15, 45. So jawapannya 45. Itu cara yang pertama. Tapi agak-agak takkan kau nak buat 100 kotak. Ini saya tak buat sampai habis ni. Gila nak buat. Jadi kalau untuk kes yang macam ini, lebih mudah kita gunakan kaedah pemansuhan. 15 per 100 kali dengan 300. Okey, kita boleh mansuhkan 300 dengan 100. Dengan tengok dia punya sifar dia. Ni ada 1. Cikgu kenapa masukkan atas bawah? Yang boleh masukkan ialah atas bawah. Sebab ini sebenarnya dia adalah sama juga tulisannya dengan begini. 15 per 300 bahagi dengan 100. Boleh juga. Nak senang faham. Jadi yang boleh kita masukkan ialah atas dan bawah. Ataupun susah lagi nak fikir ialah 15 per 100 kalikan dengan 300 ni sebenarnya per 1. Jadi atas yang boleh. Tak kira lah atas dia ataupun atas sebelah dia. Kenapa kakak? Okey, tak apa. Okey. Baik. So, kita tengoklah dia punya bilangan sifar dia. Ada 2. Jadi, kalau 2 kita potong 2 lah. Okey, kita tengok dulu yang kat bawah. Jangan tengok yang atas dulu. Tengok dulu yang bawah. Bawah ada berapa sifar? 2. So, kita boleh potong 2. Jadi, jawapannya tinggal 15 kali 3. So, 15 kali 3, jawapannya 45. Sama juga caranya kalau awak tengok ni. Cuma ini cara menggambarkan. Sebab tu lama-lama nanti akhirnya awak tak perlu gambarkan. Awak perlu tahu bahawa ini kena bahagikan dulu dengan yang bawah.
baru darabkan dengan atas. Itu lebih mudah sebenarnya daripada awak darab atas bagi ke bawah. Okey. Baik, contoh cikgu bagi lain pula lah. Katakan 15/100 kali dengan, saya buat benda yang sama lah saya tambah sifar. Katakan 3,000. Sebab tu nak potong tu, jangan tengok yang nombor bulat. Jangan tengok nombor bulat, tengok pecahannya. Ada 2. So potong 2 lah. Ni ada 2, sini pun potong 2. Jadi akhirnya tinggal 15 darab 30. Gitu. Jangan potong atas bawah. Potong bawah dulu baru potong atas. Biar selamat. Okey. So benda ni sama je lah. Kalau saya sebut 3/10 kali 350. Boleh potong. 3/10 kali 3,500. Potong 1. Tinggal 350 darabkan dengan 3. Gitu. Okey. Biasa soalan ini dia akan tanyalah. Dia akan tanya nilainya, biasa dia akan boleh matikan lah. 15%. Okey. Contoh pula tiba-tiba soalan begini pula. 15% kali dengan 350. Yang ini kita boleh potong 1 je lah. Sebab sini ada 1, atas ada 1. Sebab 2 tak boleh. Jadi tinggal 15/10 kali dengan 35/10. Kalau ni tak boleh, barulah awak buat 10 je kan. 10 barulah awak boleh buat kotak tu. Maksud saya, sekejap saya padam. Sekejap saya nak letak kat mana sinilah. Okey. Saya buat 10. Kalau 10 tu bolehlah masuk akal lagi saya nak buat kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bolehlah. Dia ada lebih ni, tak betul kan. Jadi 35 awak bagikan dengan 10 dulu. 35 bagikan dengan 10. Sifar. Turun 5, 35. 3, 30. Turun 5. Titik perpuluhan. Jadi 50, 5. Jadi setiap satu ni 3.5. 3.5. 3.5. Macam mana aku nak tulis ni? Tapi ini konsep je. Tapi percaya cikgu dia takkan bagi macam ni lah soalannya. Dia mesti bagi boleh mudah-mudah, boleh potong-potongnya. Kebiasaannya. Sebab awak baru darjah 6. Dan awak bila awak besar tingkatan 1 pun awak dah start pakai kalkulator. Yang penting cikgu nak bagi tahu konsepnya ialah nak buat apa dulu. Iaitu buat bahagi dulu, dapat jawapan, darab dengan atas. Itu sebenarnya awak faham. Jadi dalam erti kata lain, ni saya padam dulu Saya padam semuanya. Asal ada apa-apa pun kali berjuntai-juntai, maknanya ialah kena bahagi dulu baru darab. Kenapa lebih mudah? Dan biasanya dalam tahap awak mesti boleh dibahagi. Mesti boleh dibagi. 210 ni kena bagi 5, mesti boleh jawab punya. Mesti boleh mudah punya. Dia takkan bagi yang susah-susah. Okey? Boleh faham? Okey. Boleh contoh lain cikgu boleh bagi lagi. Katakanlah 30% daripada, ambil yang mudah lah. 30% daripada, kalau 100 mudah lah. Ini lagi mudah ni. Potong sini 2, sini 2. Jadi tinggal 30 darab 1. Jawapannya 30. Contoh cikgu bagi lain lah. 30% kalikan dengan 400. Okey, ni boleh potong. Tinggal 30 kali 4. Okey, tu kalau 100. Contoh cikgu bagi 3/7 kali dengan 28. Ni sebenarnya ialah 28. Awak bahagikan dulu dengan 7. Dah dapat jawapan, awak darabkan 3. Itu ceritanya nak bagi. Tapi sama tak sebenarnya 28 kali 3? Apa nak? Kejap lagi kita nak keluar.
Okey, 28 darab 3 kali 7. Okey, contoh. Cikgu buat bahagi dulu. Ini cikgu buat bahagi dulu. 28 bagi 7, 4. Kali 3, 12. Dengan cikgu buat darab dulu baru bahagi. 28 kali 3 dapat jawapan baru bahagi. Bagi 7. 28 awak kalikan dulu dengan 3. 24, 2, 6, 3, 26, 8. 84 bagi dengan 7. 7, 1 turun 4, 2, 14. Jawapan tetap sama. 12, 12. Tetapi awak lebih mudah bahagi sebab sebenarnya awak boleh potong sipir 7 ini dengan 28. Sebab sipir 7 ada 28. Jadi 7 kali 1, 7 kali 4. Iaitu 3 darab 4. Dapat jawapan. Okey. Atau 4 balik 3 lah. Okey. Sebenarnya jawapannya yang betul yang 4 kali 3. Tapi ni oleh kerana awak tulis senang 3 darab 4. Nah, sebab tu tujuannya, siapa yang tak hafal sipir, buatlah kotak-kotak. Siapa yang tak hafal sipir, buatlah kotak-kotak. Siapa yang hafal sipir, buatlah pemansuhan. Sebenarnya boleh pemansuhan je ni. Tapi pun nak kotak, suka hati. Okey. Sebab tu kena hafal. Kena hafal sipir. Bukan kena hafal, kena tahu sipir. Okey, itu saja untuk mencari nilai daripada sesatu pecahan. Okey, saya akan bagi nanti latihannya. Ada 2 kes. Kes 1, kes 2. Terpulang cara awak nak buat kaedah pemansuhan pun boleh. Kaedah pemansuhan ni sekiranya awak dah mahir betul-betul. Maknanya kena buat bahagi dulu baru darab. Okey. Tapi jika tak tahu, buatlah kaedah gambar kotak-kotak tadi. Okey, sebab dalam UPSR dia akan bagi tak susah-susah. Dia bagi mudah-mudah. Okey, boleh? Okey, itu je. Alhamdulillah. Assalamualaikum.